Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita teruskan pengajian kita dalam mengulang kaji semula bab-bab yang kita telah pelajari sepanjang PKP dan juga semasa di persekolahan. Untuk tingkatan 3, kita cuma ada 3 bab sahaja. Minggu lepas, cikgu dah buat ulang kaji berkaitan dengan folio ataupun projek yang perlu kamu lakukan, habiskan folio tu untuk siapkan bagi tahun ini. Tapi disebabkan oleh perusahaan di perusahaan P3 dimansuhkan, maka dengan itu projek folio juga perlu dibuat seadanya. Okay, hari itu minggu lepas juga dah terangkan macam mana kita nak buat, macam mana kita nak mendokumentasi dan sebagainya. Okey, untuk minggu ni cikgu nak ulang kaji pula bab go through kita langkau kembali apa yang kita telah belajar dulu. Okey, cikgu tunjukkan kepada kamu daripada buku teks. Okey, bab 1 berkaitan dengan aplikasi teknologi. Okey, berkaitan dengan aplikasi teknologi yang kita belajar mula-mula dulu pada bulan 3 bulan 4 bulan 4 yang kita masuk awal tahun. Kita cuba go through. Okey. Okay, bab yang pertama ni ialah berkaitan dengan aplikasi teknologi. Apakah itu aplikasi? Apakah itu teknologi? Aplikasi ialah kita menggunakan aplikasi ialah penggunaan, aplikasi ialah menggunakan, aplikasi ialah kita sedaya upaya mencari satu usaha untuk menggunakan apa saja kemudahan teknologi yang ada, kemudahan dalam zaman moden kita gunakan, perkembangan yang ada di masa ini dan kita gunakan untuk kemudahan awam, kemudahan masyarakat, kemudahan kita juga sebagai manusia yang hidup dalam masyarakat. Okey. Ini contoh yang reka bentuk yang pertama yang kita nak cuba ungkaikan di sini, kita nak cuba ulang kaji ialah reka bentuk mekatronik. Yang dikatakan, apakah itu yang dikatakan sebagai mekatronik? Okey, contoh-contoh mekatronik yang ada dalam penglihatan kita di atas muka dunia ni yang sekarang ni, yang pertama sekali kita ada drone. Drone ni sekarang ni kita boleh gunakan, dulu-dulu ni hanya untuk digunakan secara hobi sahaja. Tetapi sekarang ni digunakan dalam pelbagai bidang. Yang paling hebat sekarang ni ialah bidang ketenteraan, di mana drone yang dibina oleh Angkatan Tentera di negara-negara maju bukan sekadar boleh letak kamera, tetapi boleh meletakkan bom ataupun pelancar peluru berpandu menggunakan kuasa nuklear dan juga kuasa-kuasa yang lain, hidrogen dan sebagainya. Ini yang kita perlu buat lagi. Kita sekarang ni di Malaysia cuma menggunakan teknologi daripada Amerika untuk mengawasi, digunakan oleh pasukan keselamatan polis untuk mengawasi penjenayah yang melakukan kegiatan mereka di sekitar bandaraya di Malaysia dan adalah. Okey. Kemudian selain drone, kita ada printer. Printer sekarang ni
dah semakin kecil dan juga digunakan tak perlu wire. Dia menggunakan Bluetooth, iaitu kita cuma arahkan di komputer dan dia punya Bluetooth saja dan dia punya kita boleh cetak di atas kertas. Jadi maksudnya tidak ada wire. Sekarang ni zaman tak ada wire. Begitu juga dengan kereta kontrol, boleh dikontrol melalui handset. Begitu juga dengan mesin basuh. Mesin basuh di rumah kita ni bukan sekadar mesin yang basuh baju, tapi sekarang ni boleh keringkan baju dan boleh terus dipakai. Okey, ini contoh-contoh yang berkaitan dengan mekatronik. Okey, lepas tu filter control, sheet dryer. Okey, apakah yang kita nak belajar maksud reka bentuk mekatronik? Dengan pasti elemen mekatronik, menerangkan fungsi elemen mekatronik, menghasilkan kepada blok dan kadang pakai produk, penambahbaikan dan juga penilaian kefungsian. Okey. Ini di antara benda-benda yang melibatkan mekatronik. Mesin fotokopi dia menggunakan mechanical dan juga elektrikal macam-macam. Dan ni okey, lepas tu ada lift dan dia ada palang automatik. Palang automatik ni bila kita dah bayar barulah dia buka. Jadi direka untuk kita tak perlu orang jaga lagi. Okey, lepas tu konsep mekatronik diperkenalkan oleh Tetsuro Mori, seorang jururakana sebuah syarikat Jepun pada tahun 1969. 50 tahun, 52 tahun dulu. Beliau menunjukkan mekatronik sebagai aplikasi elektronik dan teknologi komputer untuk mengawal pergerakan sistem mekanikal satu produk. Maksud dia dulu ni di Jepun ni, dia dah maju daripada kita 50 tahun. Jadi sebab tu kita ketinggalan. Dia lebih maju daripada kita 50 tahun. Okey, ini tengok sampai sekarang. Robot, boleh buat robot. Okey, boleh buat robot. Okay, dalam robot ni semua ada mekatronik. Jadi ini memerlukan siapa yang minat ni bolehlah mencipta, tapi perlukan pengajian, pembelajaran dalam bidang elektronik dan juga elektronik, bidang fizik, bidang macam-macam bidang sains dan sebagainya. Okey, sejarah perkembangan revolusi industri. Okey, daripada kereta dulu ni mekatronik naik kereta. Okey, dulu nak kereta. Tengok dulu punya kereta gerubi. Okey, lepas tu kita ada revolusi industri, revolusi industri 4.0 kan. Negara Eropah. Okey, lepas tu barulah datang kepada revolusi kita sekarang ni, halak baru. Okey. Kemudian kita nak mengenal pasti elemen mekatronik. Elemen mekatronik ada 4. Ingat kawalan dan pengaturcaraan 1. Yang kedua elektronik 2. Yang ketiga elektrik. Yang keempat mekanikal. Jadi hafal. Mekatronik ada 4. Kawalan, pengaturcaraan 1. Elektronik, elektrik dan juga mekanikal. Okey, bila orang tanya kamu apa itu mekatronik, kamu dah boleh jawab dah. Kamu kata mekatronik itu melibatkan kawalan dan pengaturcaraan, melibatkan elektrik, melibatkan elektronik dan juga melibatkan mekanikal. Okey, sistem elektrik merujuk kepada sistem menggunakan arus elektrik sama ada arus terus ataupun arus ulang alik. Arus terus ni maksudnya kita guna bateri terus habis. Kalau arus ulang alik macam elektrik di rumah kita dah. Okey. Sekarang ni kita gunakan panel solar. Cikgu rasa tahun-tahun yang mendatang, ada 5 tahun ke 10 tahun yang akan datang, penggunaan panel solar akan menjadi lebih maju. Jadi kita boleh jimat elektrik dengan menggunakan panel solar, iaitu menggunakan kuasa matahari. Okey, kuasa matahari. Kuasa yang tidak hilang.
letak pada sehingga recap. Okey. Okey, kita ada panel solar pengawal, lepas tu dia panel solar ni dia ambil kuasa elektrik, dia simpan, lepas tu dia hantar kepada bateri dan bateri dia masuk pada kipas, jadi tak perlu lagi gunakan. Sistem mekanikal ni yang komponen-komponen yang bergerak, gerakkan motor pada bentuk yang lain. Sistem mekanikal merupakan gabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi sebagai penghantar atau memindahkan satu sumber gerakan motor kepada bentuk yang lain. Sistem mekanikal ini membolehkan produk berfungsi sama ada secara bergerak atau berputar. Contohnya seperti video CD-ROM kita ni, DVD kita yang diletakkan dalam komputer atau laptop kita. Okay. Sistem elektronik. Sistem elektronik merupakan susunan dan sambungan fizikal komponen elektronik dan sekitar bagi menjalankan operasi sebuah sistem. Contoh komponen elektronik ialah perintah, diod, papan lintas, switch, penderian, transistor, kapasitor, interrupter dan lain-lain. Ini kita komponen-komponen elektronik. Kalau orang tanya kamu, apakah itu komponen elektronik? Aku boleh apa? Perintah, diod, papan lintas, switch, penderian ni sensor lah. Juga tu lampu LED ni biasa nampak, kapasitor ada dalam radio kita pada perintah untuk nak jaga, nak kawal arus elektrik, nak ondahkan. Okey, sistem kawalan dan pengatur caraan. Sistem kawalan dan pengatur caraan itu kita gunakan sistem pengawal mikro. Contohnya seperti yang ada dalam mesin basuh ataupun TV di rumah kita. Kalau mesin basuh dia boleh kontrol macam mana? On off satu, dia boleh kontrol air masuk banyak mana. Dia boleh kontrol nak letak lama mana. Dia mesti berdasarkan kepada berat kita punya basuhan kita. Lepas tu nak letak lama mana. Lepas tu nak clean lama mana. Semua ada dalam sistem kawalan dan pengatur caraan. Pengatur caraan ini menggunakan bahasa-bahasa komputer seperti Java, Python, Visual Basic dan C++. Okay. Kalau jumpa perkataan Java tu maksudnya itu bahasa komputer, Python, bahasa komputer, Visual Basic, C++. Ini namanya bahasa caraan kita yang ni kena belajar peringkat yang lebih tinggi lagi. Lepas tu dia menggunakan kod-kod yang ini kita akan belajar. Nanti kita akan belajar dalam tak boleh belajar lagi no. Kita akan belajar menggunakan magnet code ni. Kod guna handset, kalau buat handset kita akan buat dia punya arahan-arahan dia, kod-kod dia. Kita nak menyalakan lampu dalam satu litar pun boleh. Okay. Nak buat lampu isyarat pun boleh. Okey, menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada kereta kawalan jauh, pintu gelansar, mesin basuh, otomatik. Okey, contoh-contohlah kereta kawalan jauh. Okey, ada sistem mekanikal. Ada pusing tayar tu. Ini semua sistem. Gear dia. Itu sistem mekanikal. Pengatur cara pemacu motor model ganti dengan sistem elektronik. Okay, sistem pengatur caraan iaitu kita kontrol kereta melalui handset. Ini kita namakan sistem kawalan dan pengatur caraan. Lepas tu bateri sistem elektrik. Kita gunakan bateri untuk power dia. Kalau tak ada power, kita tak bergerak lah kereta tu. Okey, begitu juga dengan pintu gelansar automatik. Ini contoh. Kita gunakan sistem takal ni. Yang ni takal ni mekanikal. Okey, tali sawat dan juga takal. Sistem mekanikal. Sistem elektronik tu dia benda-benda yang ada diode lah, perintah lah, ada semua tu lampu-lampu. Sensor dia, penderia gerakan. Ada orang bergerak saja, dia beri sensor, dia beritahu kepada sistem elektronik. Oi, ada orang lalu depan tu, buka pintu. Maka sistem mekanikal berkata, oi, tarik pintu tu, bagi buka. Dia buka. Macam arahan lah. Macam arahan. Kontrol dia, sensor dia. Ini sensor orang. Sensor binatang, sensor macam. Boleh sensor melalui sensor haba pun boleh, sensor pergerakan boleh,
sensor bunyi boleh macam-macam. Okey, sistem elektrik pula dia ada kuasa tak nak gerakkan. Kita gunakan kuasa elektrik lah. Kalau bateri jenuh, kalau pintu di pasar raya tu pakai bateri jenuh, cas kawan tu kena ada seorang kerja, cas bateri, jadi kita gunakan elektrik yang mudah. Okey, sistem kawalan ya. Mesin basuh automatik pun sama, menggunakan sistem mekanikal ya, seperti tali, takar, tali sawat, takar, gear, drum dan galas bola. Ini semua sistem mekanikal. Dalam tu ada sistem elektronik, sistem kawalan. Kawalan tanpa kita nak adjust macam mana ni? Nak adjust control manual macam-macam ni. Oh ni jenis-jenis pakaian kita boleh pilih. Lepas tu boleh pilih berapa lama nak suhu berapa. Ayak nak clean nama mana. Macam ni buat. Ini nama dia panel kawalan. Ini sistem elektrik kita gunakan arus elektrik pulang alik yang ada di rumah. Sebenarnya kalau guna bateri pun tahu juga, tak berapa praktikal. Peratur caraan mestilah ada pada papan controller untuk mesin basuh. Okay. Ini gambar rajah blok. Okey, dulu kita dah belajar, cikgu dah ajak macam mana buat gambar rajah blok. Cikgu fikir di papan putih tu. Macam mana nak buat gambar rajah blok yang kamu buat. Cikgu tegak. Okey, tak kena macam ni buat, tak kena macam ni buat. Ni yang kena buat ni macam ni betul je. Input. Okey, proses output. Okey, input dia peranti masukkan. Ni tengah-tengah ni garisan ni. Okey, di antara satu input, lepas tu proses dan juga output peranti keluaran. Ini yang kita namakan sebagai gambar rajah blok bagi produk mekatronik. Ini basic je lah. Ini basic. Guna kembali fikir elok. Okey. Lepas tu, kereta kawalan jauh, tengoklah dia punya gambar rajah blok dah. Input dia apa? Panel kawalan tanpa wire. Proses dia mikropengawal. Output dia apa? Pemacu motor arus terus dan roda berputar. Okey, ini dia punya gambar rajah blok. Okey. Lepas tu, kita ada pintu gelasan. Macam mana gambar rajah blok dia? Okey, dia pergerakan objek atau benda hidup manusia. Penderia ni sensor ni. Kalau ada manusia, sensor bagi tahu ada manusia. Buat macam mana? Okey, dia bagi tahu kepada proses, dia bagi tahu kepada dia bagi tahu kepada tali sawat ni. Kontrol di sinilah. Mikropengawal ni dia penderia ni dikontrol sini. Dia bagi tahu pula motor bergerak, motor nak buat apa, nak tarik orang pintu tu menggunakan tekan sawit. Lepas tu baru dia punya pintu dia terbuka. Okey. Tinggal baca blok untuk gelasar, pintu gelasar. Okey, mesin basuh automatik pun sama. Okey, dia punya input dia ada penderia. Penderia ni ialah dia dapat sensor lah, sensor. Kita buh banyak mana pakaian kita lah tu. Ada sampai 7 kilo ke 8 kilo ke 10 kilo. Mesin ni boleh pergi sampai berkilo-kilo. Okey, lepas tu kita letak pakaian tu, dia akan timbang sendiri pakaian tu. Lepas tu dia akan check. Okey. Oh, berat dia 7 kilo. Dia akan pilih lah apa nak basuh lama mana, nak putak lama mana, nak bilas berapa kali. Nak putak pula bagi krim berapa masa. Lepas tu nak putak sekali lagi supaya krim boleh pakai tu. Okay, ni mikropengawal lah. Tugas dia, proses. Output dia pemotor tu bergerak, takat pun bergerak, macu motor pun bergerak, drum pun berfungsi. Drum berfungsi, semua berfungsi. Yang siap. Sekali siap baju tu. Kita boleh pakai. Okay. Begitu juga dengan menghasilkan lakaran bahagian dalam bentuk produk kereta kawalan ni tidak kita boleh buat penambahbaikan, nak tambah apa, nak buat penderia, nak buat sensor daripada segi sensor. Kalau ada kereta di depan, kita boleh bunyikan yang terbaru ni dipasang di kereta-kereta moden sekarang. Tak bagi orang apa, nak bagi orang berjaga-jaga, iaitu masa kita tengah nak bayar tol, dia akan bagi tahu kita duduk kereta depan, jangan bergerak, dia bunyi jangan hati-hati depan ada kereta. Itulah sensor. Okey, lepas tu kita belajar dulu kereta kawalan jauh rosak berlanggar dengan halangan.
mengapa jadi begini, kita cek lah satu kita analisis sebab apa. Mungkin gerak balas sendiri ada perlahan dengan kereta kawal jauh yang bergerak laju sebelum pelanggaran. Okay. Lepas tu kita kena cari dia punya penambahbaikan. Okay. Kaedah penyelesaian inventif secara pemisahan masa digunakan kerana masalah percayaan hanya berlaku pada waktu tertentu. Jadi ni kita nak cari masalah. Tidak kawal, mana kita nak buat, lakukan tidak kawal untuk mengawal risiko, menambah fungsi tidak kawal, mengesan tak percayaan. Okey, kita buat macam blok yang akan dipersuat. Kita berubah suat, kita ada material inframerah, lentang, bengkel cahaya, LDR. Pasal apa ni? Supaya kita boleh detect apa? Detect tu dia punya benda-benda yang boleh menyebabkan berlakunya pelanggaran. Lepas tu ni langkaran idea kita nak buat sensor ke mana, nak buat depan ke, di belakang ke, tepi ke. Okay, lepas tu kita lakarkan, lepas kita pasang, kita lukis ya, secara jadi dapat dia letakkan dia punya material di depan. Lepas ini sehingga ada lampu keluar, dekat lampu ada bunyi keluar. Kita menggunakan handset untuk kontrol dengan pergerakan kereta kontrol. Nampaklah? Bila ada rintangan di depan ni, dia boleh sensor, jadi dia sensor, dia automatic dia brake. Jadi kereta yang ada di sekarang ni, yang moden, yang cukup nak nampak, iaitu kereta yang tidak dipandu di Dubai. Kereta yang tidak dipandu oleh pemandu. Kita kalau sampai di Dubai, ada sebuah kereta taksi naik, tak ada pemandu. Jadi dia punya pemandu, dia punya sensor penuh dengan sensor, iaitu dia boleh berjalan daripada satu destinasi ke lain mengikut arah dan memang selamat. Okey, ikut arah jalan raya tu sampai ke destinasi. Kita buka pintu keluar tanpa driver. Okey, ni perkembangan yang berlaku, perkembangan moden yang berlaku. Okey, kita buat penambahbaikan pada kereta kawalan jauh. Ada hasilnya kita akan mendapat satu, kita buat penambahbaikan. Okey, jadi kita akan dapat satu kereta kawalan yang tidak lagi melanggar apa-apa halangan di depan, di belakang, di sisi dan di atas dan juga di bawah. Boleh buat semua. Jadi kita tambah dia punya kekuatan pada kereta tu dengan penambahan struktur, membuat kemasan lebih baik. Okey, dan juga menambah segi kawalan, menambahbaikan segi kawalan. Okey, kawalan maksudnya kita tahu dia punya arahan-arahan dalam handset, arahan-arahan komputer. Kita gunakan jenis apa. Okey, kalau magnet code, kita gunakan code untuk magnet. Okey. Lepas tu, selain daripada kereta kontrol, kita dah uji dia selamat apa semua, kita menggunakan senarai semak ni macam-macam. Ada senarai semak, boleh tengok dalam komputer. Adakah reka bentuk produk yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi? Adakah reka bentuk produk mempunyai kualiti yang baik? Adakah reka bentuk produk selamat digunakan? Adakah reka bentuk produk mempunyai bahagian tajam? Adakah reka bentuk produk boleh membahayakan pengguna? Adakah reka bentuk produk boleh dihasilkan dengan kos yang efektif? Okey, ini di antara benda-benda yang kita kena ambil kira. Okey. Okey, itu saja Pak berkaitan dengan reka bentuk mekatronik, iaitu dari segi aplikasi teknologi. Okey, ini di antara rumusan dia, apa itu reka bentuk mekatronik. Nyatakan reka bentuk reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu, elektrik, mekanikal, elektronik, kawalan dan perantaraan untuk mencapai tujuan yang dikenali. Okay. Sistem dia sistem elektrik, sistem mekanikal, sistem elektronik, sistem kawalan dan perantaraan. Okay, contoh-contoh untuk memastikan kapal jarak bagi kereta kawalan jauh, itu gerasa automatik, mesin basuh automatik, menghasilkan lakaran, model fungsi dan sebagainya, lakaran-lakaran 3D, membuat cadangan penambahbaikan dan juga menguji produk kita. Okay. Itu saja ulang kaji, go through bab reka bentuk mekatronik. Okay.
Selepas ni cikgu akan hantarkan Google Form untuk latihan yang kita ambil daripada buku kerja, daripada buku kerja apa. Juga kamu buat dan snap masukkan dalam upload dalam Google Form tersebut. Okey, itu saja untuk hari ini. Pelajar-pelajar sekalian, kita jumpa lagi di minggu depan. Sehingga bertemu lagi. Selamat maju jaya, jaga diri baik-baik. Semoga kita semua dilindungi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.